Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Alisa binti Ahmad Fuad dan nombor matrik saya A2000243. Saya akan membentang bahagian pengenalan. Konsep diri ialah idea yang menyeluruh tentang siapa diri kita daripada sudut fizikal, emosi, sosial, rohani dan dari segi aspek lain yang membentuk diri kita. Konsep diri juga dikupaskan oleh para ahli psikologi. Contohnya Robert Bruce Burns menegaskan bahawa intipati konsep diri terletak antara sikap dan kepercayaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Manakala William D. Brooks pula menyatakan bahawa konsep diri ialah perspektif yang merujuk kepada keseluruhan aspek psikologi, fizikal dan sosial seseorang yang terhasil daripada pelbagai pengalaman, interaksi, peribadi dan komunikasi dengan orang lain. Carl Rogers mendedahkan bahawa konsep diri wujud pada tahap kesedaran individu. Secara ringkasnya, konsep diri ialah bagaimana seseorang itu menerangkan dirinya sendiri. Salah satu teori konsep diri disyariatkan oleh William D. Brooks dan Philip Emery pada tahun 1976 di mana konsep diri anda mungkin terutamanya positif ataupun negatif. Ini mendorong anda kepada pemikiran atau tingkah laku tertentu. Contoh konsep diri yang positif adalah anda melihat diri anda sebagai seorang yang penyayang, manakala konsep diri yang negatif adalah anda melihat anda ni seorang yang beban kepada orang yang tersayang. Jati diri ataupun self-identity dalam bahasa Inggeris menurut Dewan Bahasa dan Pustaka ialah keunikan dan keistimewaan sifat atau ciri individu dari segi adat, bahasa, budaya dan agama yang melambangkan siapa diri mereka. Konsep jati diri dikatakan peranan seseorang itu di dunia dan siapa seseorang itu berdasarkan pengalaman, kenangan, hubungan yang mereka ada, pelajaran yang mereka pelajari dan nilai yang mereka bina. Satu aspek yang mempengaruhi jati diri dan membantu kita memahaminya ialah peranan seseorang di dunia. Peranan boleh mengambil pelbagai bentuk iaitu ibu, pelajar, pekerja ataupun rakan. Pembentukan identiti diri adalah proses berterusan yang berlaku sepanjang hayat. Salah satu teori identiti yang menarik disyariatkan oleh Erik Erikson iaitu teori pembangunan berdasarkan perbezaan peringkat hidup atau dikenali sebagai ego identity. Beliau menganggap ego identity ini sebagai rasa yang berkekalan dan berterusan tentang siapa seseorang itu. Ego identity ini membantu menggabungkan semua versi anda yang berbeza seperti diri ibu bapa, diri profesional dan diri seksual dan menjadi satu keseluruhan yang koheren, memberikan anda mengekalkan rasa jati diri yang stabil. Seterusnya, personality iaitu cara seseorang berfikir, merasa dan bertindak. Tingkah laku seseorang sama ada diwarisi ataupun diperolehi daripada persekitaran dapat membezakan diri seseorang daripada yang lain dan ini boleh diperhatikan dalam perhubungan mereka terhadap persekitaran dan kumpulan sosial. Setiap orang mempunyai personaliti yang unik yang boleh berkembang dan berubah seiring dengan peningkatan usia. Personaliti kita dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu gen, biologi, pengalaman hidup, didikan ibu bapa, kejadian buruk yang dihadapi, masyarakat dan juga budaya. Walaupun teori yang berbeza menerangkan struktur dan perkembangan personaliti dengan cara yang berbeza, mereka semua bersetuju bahawa personaliti menentukan tingkah laku. Antara teorinya adalah Big Five Personality Traits, teori Myers-Briggs, teori psikodinamik, teori peringkat psikoseksual Sigmund Freud, peringkat perkembangan psikoseksual Erik Erikson, teori tingkah laku daripada B.R. Skinner dan John B. Watson, akhirnya teori humanistik daripada Carl Rogers dan Abraham Maslow. Berdasarkan tafsiran Dewan Kamus dan Pustaka, kepribadian ialah perihal pribadi, sifat, watak dan ciri-ciri yang khusus terdapat pada seseorang, bangsa dan sebagainya. Kepribadian ataupun individuality menurut Oxford Dictionary ialah the quality or character of a particular person or thing that distinguishes them from others of the same kind. Daripada definisi-definisi ini, kita dapat rumuskan kepribadian membezakan seseorang individu. Kepribadian menyumbang kepada pembentukan personaliti dengan membentuk corak pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang unik yang menentukan diri individu itu. Kepribadian memainkan peranan yang besar dalam perkembangan dan penemuan diri seseorang dalam mengenali diri mereka untuk menjadi versi mereka yang terbaik. Individu yang mempelajari untuk menghargai dan mengenali kepribadian diri boleh membantu membina hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan orang lain. Merujuk kepada semua perkara yang dibahaskan, ini mengukuhkan kepentingan konsep diri dan jati diri dalam personaliti dan kepribadian seseorang. Individu mestilah mempunyai konsep diri dan jati diri untuk membentuk diri mereka yang sebenar. Hal ini demikian akan memberi impak dengan cara dan gaya hidup masing-masing dari segi interaksi dan hubungan sesama manusia, haiwan dan alam serta pekerjaan, seksual dan rutin harian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dengan lebih terperinci tentang diri kita dan memahami impak konsep diri dan jati diri dalam membina personaliti dan kepribadian seseorang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Perkembangan jati diri. Jati diri dapat berkembang melalui interaksi yang dilakukan seperti bersama keluarga, rakan dan masyarakat yang dapat dalam perkembangan jati diri dalam diri kita. Satu penyelidikan telah dibuat dan menerangkan bahawa jika seseorang guru mempercayai kebolehan muridnya, itu akan meningkatkan jati diri dalam seseorang murid. Walau bagaimanapun, jati diri bukanlah sesuatu yang tetap, tetapi perkara yang akan sentiasa berubah mengikut kehidupan seseorang. Tambahan pula, jati diri dapat diubah melalui siapa yang kita berinteraksi,
yang memberi impak dan dapat mengubah jati diri yang telah dipupuk sejak kecil lagi. Sejak beberapa dekad yang lalu, penyelidik telah mengumpul banyak penemuan empirikal mengenai sifat diri dan identiti yang kebanyakannya layak secara konseptual dan hasil replika yang kukuh. Terdapat beberapa ringkasan perkara yang dianggap sebagai antara penemuan yang paling penting daripada 5 bidang penyelidikan, iaitu wawasan diri, kesedaran diri dalam emosi, budaya dan diri, identiti naratif dan akhir sekali ialah harga diri. Banyak perkara yang kita ketahui mengenai personaliti dan jati diri adalah berdasarkan langkah lapor diri yang bergantung secara kritikal pada tahap apa yang seseorang itu boleh lakukan dan dapat melaporkan dengan tepat tentang kecenderungan tingkah laku kognitif dan afektif mereka. Teori jati diri. Ahli psikologi Henry Tajfel juga telah membangunkan teori jati diri terbahagi kepada 2 bahagian yang penting, iaitu identiti peribadi dan identiti sosial. Menurut Henry, identiti peribadi adalah ciri yang menjadikan anda seseorang yang unik, manakala identiti sosial adalah siapa anda berdasarkan keahlian anda dalam aktiviti sosial seperti aktiviti sukan dan program agama. Teori ini menyatakan bahawa identiti sosial kita mempengaruhi konsep jati diri, lantas mempengaruhi emosi dan tingkah laku. John Turner juga telah mengembangkan lagi teori jati diri ini dengan memasukkan konsep mobiliti individu, iaitu dengan menjelaskan bagaimana individu beradaptasi antara identiti kumpulan dalam situasi yang berbeza. Bergantung kepada identiti yang paling relevan ini menyalahkan ketidakstabilan dalam pendirian jati diri dalam identiti sosial kita. Hal ini boleh dikaitkan lagi dari segi kesan sosial. Statistik daripada kajian yang dijalankan oleh Institusi Kesihatan Kebangsaan mendapati bahawa 60% peserta mengubah tingkah laku mereka untuk menyelaraskan lebih rapat dengan norma kumpulan mereka, sekaligus menunjukkan peranan yang penting yang dimainkan oleh teori jati diri dalam membentuk kelakuan manusia. Sekarang, mari kita beralih kepada bagaimana konsep diri berkembang. Secara asasnya, konsep diri adalah perkara yang berterusan dan berkembang melalui interaksi diri dengan orang lain dan melalui cerita yang kita dengar. Ahli keluarga, kawan rapat dan media sosial memainkan peranan dalam perkembangan konsep diri kita. Konsep diri bermula pada permulaan zaman kanak-kanak di mana terdapat 3 tahap ia mula berkembang. Tahap 1 pada umur 0 hingga 2 tahun, ketika ini bayi memerlukan kasih sayang dari semua orang, terutama ibu bapa, untuk membentuk perasaan yang positif. Pada umur 2 tahun, kemahiran berbahasa atau bercakap mereka pula yang mula berkembang. Tahap 2 adalah sekitar umur 3 hingga 4 tahun. Mereka pada waktu ini mula melihat diri sebagai individu yang unik dan berlainan daripada orang lain. Imej diri mereka adalah deskriptif di mana mereka boleh describe benda-benda yang konkret seperti warna rambut, warna mata, tinggi rendah. Tahap 3 adalah sekitar umur 5 hingga 6 tahun. Kanak-kanak pada waktu ini boleh berkomunikasi untuk mendapatkan apa yang mereka mahu dan perlu, dan mereka juga mula menilai diri mereka secara sosial. Kemudian, pada pertengahan zaman kanak-kanak, sekitar umur 7 hingga 11 tahun, kanak-kanak membuat perbandingan sosial dan mempertimbangkan atau memikir bagaimana diri mereka dari perspektif orang lain. Kanak-kanak menilai diri mereka dengan lebih abstrak. Sebagai contoh, kanak-kanak melihat diri dia lebih atletik daripada kawan dia yang lain. Ketika ini, self-image dan ideal self mula terbentuk. Zaman remaja adalah masa penting untuk konsep diri berkembang. Remaja bermain-main dengan identiti, membandingkan diri dengan orang lain dan membentuk asas konsep diri yang tetap untuk mencari siapa diri mereka yang sebenarnya. Mereka tidak suka dikongkong dan sering membandingkan diri dengan rakan sebaya mereka yang lain. Faktor yang mempengaruhi konsep diri dan harga diri seorang remaja ada 2, iaitu pertama, kejayaan dalam perkara yang mereka ingin berjaya seperti bidang akademik. Kedua, diterima atau mendapat approval daripada orang-orang penting dalam hidup mereka seperti ibu bapa. Jadi, apabila mereka sudah punya konsep diri yang tetap, maka identiti mula terbentuk.
Antara contoh konsep diri yang positif adalah apabila individu itu melihat dirinya sebagai seorang yang bijak, atau seorang isteri melihat dirinya sebagai isteri dan kawan yang baik. Manakala antara contoh konsep diri yang negatif adalah apabila individu itu melihat dirinya kurang bijak daripada orang lain, atau individu itu describe dirinya sebagai seorang yang dingin atau susah untuk didekati. Konsep diri merujuk kepada pandangan individu terhadap diri mereka sendiri. Ia adalah gambaran mental individu tentang siapa mereka, termasuk pemahaman tentang ciri-ciri fizikal, emosional, sosial dan kognitif mereka. Konsep diri juga melibatkan penilaian terhadap kebolehan, nilai dan identiti diri. Beberapa elemen penting konsep diri termasuk bagaimana individu melihat dan mendefinisikan diri mereka, termasuk aspek-aspek seperti bangsa, agama dan peranan sosial. Yang kedua adalah penerimaan diri, sejauh mana individu menerima dan merasai selesa dengan aspek-aspek diri mereka, termasuk kelemahan dan kelebihan. Yang ketiga adalah prestasi dan kebolehan, bagaimana individu menilai prestasi dan kebolehan mereka dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, kerjaya dan hubungan. Yang keempat adalah kemahiran sosial, sejauh mana individu merasa berkesan dalam interaksi sosial dan kemahiran komunikasi mereka. Yang kelima adalah pemikiran positif dan negatif, bagaimana individu merespon kepada pemikiran positif atau negatif tentang diri mereka dan cara mengatasi kritikan atau kegagalan. Yang keenam adalah kesedaran emosi, kesedaran tentang perasaan dan emosi diri serta cara menguruskan dan mengekspresi emosi. Yang ketujuh adalah aspirasi dan matlamat, apa yang individu harapkan dan usahakan untuk mencapai dalam hidup mereka, termasuk matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Konsep diri berkembang sepanjang hayat dan boleh dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi sosial dan perubahan dalam kehidupan. Pengukuhan konsep diri yang positif dapat memberi kesan positif terhadap kesejahteraan emosi dan psikologi individu. Dari perspektif psikologi, konsep diri merupakan konstruk penting yang melibatkan pandangan individu terhadap diri mereka sendiri. Beberapa aspek dan teori yang melibatkan konsep diri dalam konteks psikologi termasuk: yang pertama adalah teori kognitif sosial, Albert Bandura. Bandura menyatakan bahawa individu memperoleh dan memperkuat konsep diri mereka melalui pemerhatian, imitasi dan persekitaran sosial. Konsep diri berkembang melalui proses interaksi dengan orang lain dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan humanistik, Carl Rogers. Rogers menekankan pentingnya penerimaan diri dan penghargaan dari orang lain dalam pembentukan konsep diri. Dia memperkenalkan konsep diri sebenar dan diri ideal, di mana keselarasan antara keduanya memainkan peranan dalam kesejahteraan emosi. Yang ketiga adalah teori perkembangan, Erik Erikson. Dalam teori Erikson, konsep diri berkait rapat dengan tahap-tahap perkembangan. Setiap tahap mencetuskan konflik yang mempengaruhi pembentukan identiti dan konsep diri individu. Yang keempat adalah teori perbandingan sosial, Leon Festinger. Festinger mengemukakan teori ini yang menyatakan bahawa individu membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk menilai konsep diri mereka sendiri. Perbandingan sosial ini boleh mempengaruhi kepuasan diri dan kebahagiaan. Yang kelima adalah pendekatan kognitif, George Herbert Mead. Mead membahas bagaimana konsep diri berkembang melalui interaksi sosial dan peranannya dalam membentuk diri. Dia memperkenalkan konsep self yang merupakan refleksi diri melalui perspektif orang lain. Yang keenam adalah teori kendiri, self-determination theory. Teori ini menekankan keperluan individu untuk autonomi, kompetensi dan kaitan sosial sebagai elemen penting dalam pembentukan konsep diri yang positif. Pemahaman konsep diri dari sudut psikologi melibatkan faktor-faktor ini, dan perubahan dalam konsep diri dapat berlaku sepanjang hayat seseorang. Dia dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi dan perubahan kehidupan. Manakala, konsep jati diri pula dapat dilihat melalui kajian yang telah dijalankan oleh Adibah Sulaiman, iaitu kajian jati diri kanak-kanak melalui pendidikan awal. Kajian ini dapat membuktikan bahawa jati diri dapat dipengaruhi oleh budaya dan agama. Objektif kajian ini dilaksanakan adalah untuk membincangkan peranan pendidikan awal bagi membentuk jati diri dalam kalangan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak Melayu Islam, di samping menjelaskan maksud pemangkasan jati diri. Dapatan kajian menyatakan bahawa pendidikan awal kanak-kanak haruslah memberikan penekanan dan keutamaan kepada aspek-aspek yang berikut seperti membimbing tingkah laku dari peringkat awal, memberi pendidikan agama yang cukup dan menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Hubungan atau pergaulan yang baik merupakan permulaan yang bagus dalam proses pembentukan akhlak dan jati diri seorang kanak-kanak.
Berdasarkan kajian tersebut, jati diri dalam kalangan kanak-kanak amat penting dan harus dipupuk sejak awal kerana pepatah ada mengatakan bahawa melentur buluh biarlah dari rambutnya. Hal ini dikatakan demikian kerana jati diri seseorang itu akan sering berubah mengikut persekitaran dan pergaulan sosial antara mereka. Jati diri boleh dikaitkan dan dibandingkan dalam pelbagai aspek seperti bahasa, budaya, agama dan negara. Selain itu, jati diri juga seringkali dikaitkan dengan teori Erik Erikson sebagai teori yang dipercayai bahawa personaliti dan perkembangan terbentuk dalam satu siri peringkat. Peringkat perkembangan emosi yang paling berpengaruh adalah pada peringkat kanak-kanak. Menurut Azizi Nordin Zarihanin Zakaria, pada peringkat ini, seseorang individu akan berkembang untuk mencapai personaliti sendiri. Teori Erik dikenali sebagai ego yang bertujuan untuk menciptakan jati diri seseorang. Antara tiga aspek ego yang paling berhubungan adalah ego tubuh, ego ideal dan ego identitas. Ego tubuh lebih tertumpu kepada pengalaman-pengalaman dengan tubuh kita, iaitu dengan cara memandang fizik diri kita sebagai sesuatu yang berbeza dengan orang lain. Manakala ego idea adalah gambaran yang kita miliki dibandingkan dengan apa yang dicapai diri idea. Ego identitas pula adalah gambaran yang kita miliki dalam ragam peranan sosial yang kita mainkan. Seterusnya adalah kesan memiliki jati diri dalam kehidupan. Kesan yang pertama adalah dapat menghindarkan diri daripada pengaruh yang negatif dengan menggunakan akal dan pemikiran yang waras untuk memikirkan mengenai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara. Selain itu adalah dapat menjamin keamanan negara kerana rekod kegiatan jenayah semakin berkurang. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan kegiatan ini dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai jati diri dalam kehidupan sehingga menyebabkan rakyat hidup dalam keadaan yang tidak selesa dan ketakutan. Di samping itu adalah dapat membentuk identiti satu Malaysia. Hal ini kerana rakyat akan sentiasa mengekalkan perpaduan supaya negara sentiasa aman dan harmoni di samping memperkukuhkan hubungan serta kerjasama antara satu sama lain. Akhir sekali adalah dapat melahirkan pemimpin yang berwawasan. Contoh pemimpin yang berwawasan adalah berfikiran terbuka seperti mempunyai pemikiran yang matang dan positif di samping dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Antara cadangan lain yang boleh dilakukan untuk meningkatkan jati diri dalam kalangan masyarakat, terutamanya pelajar, selain daripada menerusi pendidikan awal kanak-kanak adalah dengan memperkenalkan dasar pendidikan yang berkesan. Perkara ini menjadi salah satu peranan Kementerian Pendidikan dalam menyusun kurikulum yang efektif dalam perkembangan pelajar pada hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi muda pada masa sekarang merupakan generasi yang celik teknologi. Kesannya, jati diri dalam diri mereka akan bertambah baik kerana sifat mereka ingin mencapai pencapaian akademik yang mampu diperoleh sekiranya mereka menikmati sistem pendidikan yang ditawarkan. Selain itu, cadangan yang kedua adalah dengan membudayakan nilai-nilai murni dalam media massa. Hal ini dikatakan demikian kerana pengaruh media massa memainkan peranan yang besar dalam mencorak budaya masyarakat pada hari ini. Sebagai contoh asimilasi, penceritaan yang ditayangkan di kaca televisyen yang menerapkan elemen dan budaya tempatan telah menarik perhatian bukan sahaja golongan kanak-kanak, malah golongan dewasa untuk menikmati filem dan siri episod. Menerusi perkara ini, ia dapat memberikan peringatan kepada masyarakat tentang nilai-nilai murni yang seharusnya diamalkan oleh semua ahli masyarakat, terutamanya pelajar, bagi membentuk jati diri yang kukuh dalam diri mereka. Kesimpulannya di sini, konsep diri dan jati diri memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti dan kepribadian seseorang dalam kehidupan. Pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan tujuan hidup dapat memberikan panduan hidup yang kukuh untuk pertumbuhan peribadi dan kesejahteraan hidup demi kepribadian dan orang sekeliling. Individu yang memiliki konsep diri yang positif cenderung memiliki motivasi yang tinggi dan kemampuan untuk mengatasi rintangan. Dengan kesedaran terhadap jati diri, individu dapat membuat pilihan hidup yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka. Jati diri juga membentuk dasar kepribadian seseorang dan memberikan landasan untuk pengambilan sesuatu keputusan dan perilaku. Individu yang memiliki kesedaran yang tinggi tentang konsep diri dan jati diri juga cenderung membina hubungan yang lebih berkualiti bersama orang sekeliling dan dapat berkomunikasi dengan lebih baik, lebih terbuka terhadap orang lain dan memahami keperluan emosi diri sendiri serta orang lain. Kesedaran terhadap konsep diri dan jati diri mendorong individu untuk terus-menerus melakukan refleksi diri untuk pertumbuhan peribadi. Proses ini memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman, meraihkan pencapaian dan mengatasi pelbagai halangan. Lingkungan sosial, pendidikan dan pengalaman hidup memainkan peranan penting dalam membentuk konsep diri dan jati diri seseorang. Ini kerana pengalaman positif dan dukungan sosial dapat meningkatkan konsep diri dan membantu individu menjelajahi dan memahami lebih dalam jati dirinya.
Proses refleksi dan pertumbuhan pribadi dapat membantu individu memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik dan terus mengembangkan konsep diri dan jati dirinya yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan psikologis. Di sini jelaslah terbukti kepentingan kesedaran tentang konsep diri dan jati diri amatlah penting kerana ia membawa banyak manfaat yang signifikan bagi perkembangan pribadi dan kesejahteraan hidup seseorang. Sekian itu sahaja. Terima kasih.